Yesterday, we were only kids, could never fade away. Running through the wind and pouring rain. Memories at the door, burning bright from long before. We don't talk anymore. What are we fighting for? I went my way, you went sideways. We were always running out of time. Don't say we didn't try. Don't say we could. Prinsip Bernoulli menyatakan bahwa apabila laju pengaliran suatu bendalir bertambah, tekanan dalam bendalir akan berkurang atau sebaliknya. Aplikasi prinsip Bernoulli dalam kehidupan harian. Dalam suatu penunu Bunsen seperti yang ditunjukkan dalam raja di sebelah, gas dikeluarkan melalui jet dengan kelajuan yang tinggi, maka suatu kawasan yang bertekanan rendah wujud di dalam tiup. Udara dari luar disedot masuk ke dalam tiup yang tekanannya lebih rendah daripada tekanan atmosfera. Udara masuk bercampur dengan gas dan menghasilkan suatu nyalaan yang lebih panas dan kurang berkilau. Bentuk serofoil sayap kapal terbang boleh menyebabkan pengaliran udara yang lebih cepat di bahagian atas daripada bahagian bawahnya. Oleh itu, tekanan udara yang bertindak di bahagian bawah aerofil adalah lebih tinggi daripada tekanan yang bertindak di bahagian atasnya. Suatu daya angkat dihasilkan oleh perbezaan tekanan itu, maka kapal terbang boleh naik ke atas. Bagi suatu kapal terbang yang sedang terbang secara mengufuk, beratnya diseimbangkan oleh daya angkat. Jika tujah ke depan sama dengan seretan ke belakang, daya-daya yang dikenakan ke atas kapal terbang itu adalah seimbang, maka kapal terbang itu akan menerbang secara mengufuk dengan laju malar. Kali ini saya mau fokuskan kepada prinsip Bernoulli pada bagian spoiler kereta. Jika kita perhatikan, hampir semua kereta lumba dan kereta berkuasa tinggi dilengkapi dengan spoiler, atau sekurang-kurangnya spoiler kecil di bagian belakang bonet yang dipanggil sebagai bootlet. Secara asalnya ia adalah untuk mengurangkan daya angkat. Apabila kereta bergerak, laju angin di bahagian bawah spoiler adalah lebih tinggi berbanding laju angin pada bahagian bawah. Mengikut aplikasi Bernoulli, kawasan bendalir yang berlaju tinggi akan mempunyai tekanan dalam bendalir yang rendah dan sebaliknya, maka wujud perbezaan tekanan udara di kedua-dua kawasan itu. Perbezaan tekanan di antara kawasan atas dan bawah spoiler akan menghasilkan daya paduan ke bawah yang dipanggil daya turun. Daya turun ini bertindak seperti suatu beban pada bahagian kereta bagi mengelakkan kereta daripada terangkat dan menambahkan cengkaman pada tayar apabila kereta dipandu laju.
Apabila bola dikenakan momentum yang kuat daripada sepakan pemain, momentum pelanggaran telah menyebabkan bola itu bergerak ke udara lantas menyimpan tenaga kinetik di samping turut berputar, disebabkan sudut sepakan yang sedikit menyengat. Bola seterusnya menerjah ke udara yang mempunyai rintangan lantas memisahkan udara kepada dua bahagian yaitu kiri dan kanan. Pemisahan bahagian udara ini telah menyebabkan perbezaan tekanan pada kedua-dua bahagian bola disebabkan laju angin yang berbeza pada kedua-duanya. Bola yang berputar ke arah kanan ini telah menarik udara di sekelilingnya lantas menghasilkan satu bahagian yang mempunyai laju tinggi. Pada bahagian kiri pula, laju angin adalah rendah dan menghasilkan tekanan yang rendah. Disebabkan itu, kesan Magnus terjadi menyebabkan bola tertolak ke kanan disebabkan tekanan yang tinggi, bergerak ke tekanan yang lebih rendah. Akhirnya, bola bergerak secara membengkok lantas menerjah gerawang gol.